أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin, para jemaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dapat kita hadir bersama-sama pada hari yang berbahagia ini sebelum azan Jumaat dikumandangkan. Pengisian untuk tazkirah sempena dengan kita berada di pertengahan Muharram. Namun kita sering menghadapi cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selagi diduga kamu dengan sesuatu yang menakutkan, ya, makna kita sering diduga oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang menakutkan kita. Contoh seperti kita hadapi kekurangan air, ya. Baru sehari dua ni, ini dugaan yang tak dapat kita elakkan. Datangnya, mungkin kita kata ini sebagai fenomena alam ataupun punca daripada tangan-tangan manusia. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Lahirnya kerosakan di muka bumi ini, di laut dan di darat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dengan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Ini puncanya, di laut dan di darat. Sedangkan daripada laut dan darat inilah Allah kurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya dimuliakan anak Adam. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala anak cucu cicit Nabi Adam ini. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi rezeki mereka itu, kau anak-anak Adam ini, dengan benda-benda yang baik-baik belaka. Sama ada dari segi halal dan thayyibahnya diberi oleh Allah SWT. Kita sedia maklum bahawa kejadian alam ini, bukit bukau, gunung ganang, lautan dan daratan, dicipta oleh Allah SWT sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, daripada semenjak
kejadian Nabi Adam, sebelum Nabi Adam, kejadian yang mula-mula di antara yang dijadikan oleh Allah SWT ialah langit dan bumi. Langit dan bumi, kejadian alam yang kita hidup ini, alam bumi dan langit ini adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kepentingan kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Tak lain tak bukan supaya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ialah kejadian alam ini telah dicipta terlebih dahulu daripada kejadian manusia. Kita lahir-lahir saja ke dunia, kita lihat udara sudah disediakan, langit, bulan, bintang, matahari sudah dicipta oleh Allah. Jadi kita tinggal nak ibadat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata yang luas. Seperti berakhlak yang mulia jadi ibadat, berbudi pekerti akhlak yang mulia, bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh, semuanya dikira ibadat. Hubungan persaudaraan antara sesama kita adalah dikira ibadat. Hubungan silaturahim, jaga tutur kata. Sama ada ketika berceramah, seumpama saya berceramah ini pun nak jaga lidah daripada terlanjur, daripada kata-kata yang tak baik, elakkan. Sebab itu ad-dinun nasihah. Bermula agama itu nasihat. Qulna liman, untuk siapa kami nak menasihati ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis sebagaimana sabdanya, lillahi, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita hari-hari, apabila kita ingin menegur dan menasihati seseorang, kita tegur dengan arti kata semata-mata kerana Allah. Bukan ada tujuan untuk menyakiti hati saudara kita sesama Islam. Lillahi, kerana Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, kerana Al-Quranul Karim. Panjang menjela ceramah sekalipun perlu diselitkan dengan dalil-dalil Al-Quranul Karim, kerana kita menyampaikan, kita sama-sama menyampaikan, bukan saya saja. Tuan-tuan sebagai umat Nabi Muhammad sebenarnya dipertugaskan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan apa yang tuan-tuan tahu tentang Al-Quran, tentang Allah SWT, tentang akidah, tentang tauhid. Perlu kita sampaikan. Kita menyampaikan ilmu pengetahuan agama kepada orang lain atas dasar keikhlasan, seperti kita membasuh dua tangan kita ni. Kita tak ada niat nak membasuh tangan kita, tetapi bila kita basuh baju, kita gosok, kita berus, kita bilas, kita akan tengok tangan kita dua-dua bersih, tangan kiri dan tangan kanan. Jadi ibaratnya menyampaikan ilmu pengetahuan agama, membentuk syakhsiah dan peribadi yang baik adalah membersihkan jiwa kita sendiri. Sebab itu dalam Islam kita dituntut untuk menyampaikan apa yang kita tahu, sebagaimana sabda Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Kita sering hadir dalam majlis-majlis ilmu, sama ada subjek ceramah umum, sama ada ilmu fiqh, tauhid, hadis, untuk membentuk syakhsiah dan peribadi. Maka kita sendiri ada hasrat untuk menyampaikan nasihat, kerana erti nasihat itu sendiri adalah hasil daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari, maklumat yang betul melalui Quran dan hadis. Maka kita perbetulkan apa-apa yang berlaku penyelewengan di kalangan kita, apa-apa yang berlaku betulkan dengan keikhlasan dan kejujuran.
bukan dengan maki, hamun, kutuk, cela, bergaduh, berkelahi, bersinggit, tak bersefahaman. Sebab itu tuan-tuan, 13 tahun Nabi mendidik para sahabat yang berada di Makkatal Mukarramah. Sering ayat Quran diturunkan, dibacakan kepada mereka itu penduduk Mekah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimumul kitab wal hikmah. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka itu para sahabat. Yatlu alaihim ayati, maknanya diterangkan apa kandungan ayat Quran itu. Sebab itu sekurang-kurangnya ada di kalangan kita ini sepanjang hidupnya surah-surah yang pendek-pendek seperti surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cuba amati surah-surah yang pendek-pendek itu. Ya, kalau yang panjang tu kita perlu kepada kajian yang lebih luas, makan masa. Ambil surah yang pendek-pendek seperti surah Al-Kautsar, surah Wadduha, Alam Nashrah, Inna A'tainakal Kautsar, Qul huwallah. Cuba fahamkan pengertian surah yang pendek-pendek ini, kerana surah-surah yang pendek ini banyaknya turun di Makkatal Mukarramah. Pembentukan syakhsiah dan pribadi yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap para sahabat yang berada di Makkatal Mukarramah selama 13 tahun itu menjadikan para sahabat, ya, insan-insan yang diiktiraf oleh Rasulullah SAW sendiri dengan merujuk kepada firman Allah SWT, Qul hadhihi sabili, katakan olehmu ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan aku, ad'u ilallah, aku seru kamu kepada Allah, ala basiratin, di atas hujah dan dalil, ana wa man ittaba'ani, aku dan mereka yang mengikuti aku. Jadi aku dan mereka yang mengikuti aku itu ditafsirkan sebagai para sahabat. Ya, ini telah diterangkan dalam Taurat, Injil lagi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu dzurra liyaghidha bihimul kuffar. Jadi 13 tahun Rasulullah didik para sahabat, pembentukan syakhsiah dan pribadi, ya, dengan penurunan Al-Quranul Karim yang kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat yang pendek-pendek, surah mufassalah, surah yang dipisah-pisahkan, yang pendek-pendek itu. Contoh katakan olehmu ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Ya, katakan olehmu ya Muhammad. Itu pun dibahas oleh setengah-setengah ulama. Ya, ada orientalis, dia kata tak payah sebut kul, kata pasal Nabi Muhammad dah wafat. Ya, dia nak buang perkataan kul tu. Ya, tak payah sebut kul. Apa kul tu? Katakan olehmu ya Muhammad. Kalau Muhammad hidup, Muhammad dah mati, nak cakap kul buat apa? Tengok. Sebenarnya perkataan kul itu N1 at-ta'abudi, ya, maknanya sebagai membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai apa kita kata, simbol pengabdian diri Nabi Muhammad, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata kul. Katakan olehmu ya Muhammad. Maknanya katakan olehmu, wahai hamba aku yang bernama Muhammad, sebagai utusan Allah di muka bumi. Nampak? Walaupun Nabi dah wafat. Nabi pun sendiri sebut, hidup aku, mati aku serupa. Hidup aku, mati aku. Kalau zaman Nabi masih hidup, para sahabat dapat bertemu. Tapi kita hari ini tak dapat bertemu dengan Rasulullah dah wafat.
Tapi nama Rasulullah, selawat atas Nabi dan sebagainya, lebih-lebih pada hari Jumaat, semuanya disampaikan selawat itu oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sekali, Allah akan memberi rahmat. Selawat di sini dengan makna rahmat. Allah bila kesian kepada kita 10 kali ganda lagi. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Allah merahmati kita, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. 10 kali ganda. Ya, rahmat Allah kepada kita bila kita banyak selawat. Ini tuan-tuan, satu pengajaran kepada kita, surah-surah yang pendek-pendek itu untuk dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Contoh itu qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, dialah Allah Ta'ala yang maha setunggal. Kenapa tak sebut qul huwallahu wahidun? Dia tak kata wahidun tu satu. Kerana satu berhajat pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi se ni tak berhajat pada bilangan, tunggal. Jadi Allah tu se pada zat, se pada af'al, tunggal. Dia saja. Ya, kita tempat kita memohon, merayu, meratap, merintih, lebih-lebih dalam keadaan kita berhadapan dengan kesukaran, minta angkat tangan tinggi sikit, ya, supaya nampak ketiak sonsok. Tapi tak payahlah ramai-ramai dalam masjid ni angkat tangan. Sorang-sorang malam boleh lah. Ya, payahlah kat sini pelik pula kan. Ustaz Fauzi ni ngajar apa ni? Ni kalau sorang-sorang salah ya, malam kan. Sorang, ya Allah, ya Allah. Ini tangan nak angkat pun susah. Ya, tak ada bersungguh-sungguh. Ya. Ya. Ibadat, doa ni ibadat. Kalau kita sambil lewa, macam semayang-semayang ni pun, sambil lewa je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima-terima, tak terima sudah. Macam mana tu? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Allah Ta'ala sehingga menjelma rasa keyakinan. Lambat laun mesti Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Sebab itu tanamkan niat dalam hati, tolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kepada kamu. Sebenarnya Allah tak berhajat pada pertolongan kita, tapi hati kita ni, pasal apa? Allah tengok apa yang ada di dalam hati kita, ya. Allah Ta'ala lihat apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras kamu, tetapi Allah lihat hati kamu. Bila dengar macam ini pula, janganlah ditafsirkan yang bukan. Ya, kononnya belajar di masjid, surau, madrasah ni belajar ilmu kulit aja. Kulit apa? Ini depan-depannya zahir betul-betul belajar ni. Ya, sampaikan ilmu pengetahuan. Kalau perlu berdialoglah depan dalam masjid, surau, madrasah ni tentang hakikat keagamaan. Tak payah ditakwil-takwil, diramal-ramalkan dengan pengertian yang menyongsang, kata apa, tak tersesat. Ya, Allah Ta'ala pandang pada hati, Allah Ta'ala tak pandang pada rupa paras. Kalau gitu semayang pakai niat aja, tak payah semayang. Astaghfirullahaladzim. Ini tafsiran semua boleh membawa pada menyesatkan. Ya. Maknanya kita beramal ibadat ni, dia ada kaitan dengan niat dan amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Ini pun satu hal juga, niat aja, main niat aja tapi tak beramal, macam mana? Pelik lah. Ya. Lepas tu datang pula satu orang pula cakap, Ustaz, zaman sekarang ni semua semayang tak betul pasal Rasulullah dah wafat. Astagfirullahaladzim. Memanglah Rasulullah kata, ma ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana aku semayang. Tapi Rasulullah dah wafat, macam mana?
Ini kan menyongsang ni pahaman sesat, tak bayar semayang. Ya, Rasulullah dah wafat konon. Ada semayang berdiri, ada semayang duduk. Ini nampak nak jahil ni. Astagfirullahaladzim. Dalam masyarakat ada macam itu kadang-kadang. Ya. Mentafsirkan pengertian-pengertian yang batin dan sebagainya. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya hari ni Allah Ta'ala kurniakan bercakap tanpa menggunakan buku kitab. Boleh, sebenarnya boleh saya buat. Cuma saya tak, insyaAllah ya boleh. Tapi biasanya pakai buku, pakai kitab. Tapi ini kebetulan tazkirah, tak adalah lama mana. Ya. Ini pun dah tinggal beberapa minit saja. Ya, jadi kita terus kita kata apa, terus berdepan. Senang. Tuan-tuan nak tanya, nak apa, kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Kalau tak boleh jawab, takkan nak jawab juga. Sekarang tanya pula sekarang, Ustaz Fauzi, Allah duduk atas aras tu macam mana? Atau Allah Ta'ala duduk atas aras macam mana? Soalan. Daripada zaman dulu sampai sekarang, tanya Allah Ta'ala duduk atas aras macam mana? Siapa boleh jawab? Allah Ta'ala duduk atas aras yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk lah. Apa? Itu jawapannya. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis. Betul tak? Itu jawab. Tanya pelajar-pelajar yang student-student yang belajar kat UKM, UPM, UIE apa semua. Itu jawab. Berdasarkan Quran dan hadis. Maqala Allah, maqala Rasul. Apa Allah kata, apa Rasul kata. Tapi janganlah pula bila dengar macam ni pula, tak payah 4 mazhab pula. Ini semua nak jaga tuan-tuan. Belajar-belajarlah bab ilmu pengetahuan. Mazhabil arba'ah tu, 4 mazhab belajarlah. Tapi kita mazhab Syafi'i, sultan mazhab Syafi'i, pejabat agama mazhab Syafi'i, ya, raja semua mazhab Syafi'i. Kena ikutlah mazhab Syafi'i, ya. Jadi sekadar yang dapat memberi peringatan lah. Ya, tazkirah ni dia peringatan saja, ya. Peringatan. Dia tak ada nak mengancam peribadi orang dalam ceramah, ya, tak ada. Dia biasa je ceramah supaya dapat dimanfaat. Apa yang keluar daripada hati saya semuanya adalah apa ni, datang daripada Allah SWT yang ya mengingatkan. Ini semua dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin nak bercakap pun tak boleh. Betul tak? Ya? Jadi semua dengan izin Allah. Jadi kita tangguhkan dahulu, panjangkan umur, kita bertemu kembali kepada tazkirah yang lain pada masa-masa akan datang. Ini sekadar yang dapat dibagi tahu. Ya? Mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah, warfa'na al bala' wal waba' wal bala' wal riya' waz zina wal ahwa' wal fahsya' wa 'adzara min ma batan an baladina za khassah an bidadil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa syamatatil a'da' wa su'il qada'. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzam wa sayyi'il asqam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.